Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Firdaus bin Ani dari Kolej Komuniti Taiping ingin membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja, satu kajian ke atas pensyarah akademik. Pertama sekali, saya perkenalkan barisan penulis yang terdiri daripada saya, Puan Nubaizurina Mat Dayan dan Encik Muhammad Azizi Omar. Seterusnya, latar belakang kajian. Kita mulakan dengan pengenalan kajian. Seperti yang kita tahu, syarah merupakan golongan ilmuwan, cendekiawan atau intelektual profesional yang memberi sumbangan kepada bangsa, agama dan negara serta menjadi penanda aras bagi kecemerlangan seseorang individu. Selain itu, mereka merupakan elemen penting dalam menjayakan inspirasi sesebuah institusi mencapai misi dan visinya. Justru itu, kepuasan kerja pensyarah amat penting dalam menentukan prestasi kerja yang dilakukan. Seterusnya, pernyataan masalah kajian. Terdapat 3 masalah utama, iaitu yang pertama, prestasi individu yang minimum tidak dapat dielakkan 100%. Yang kedua, prestasi kerja seseorang adalah berbeza mengikut individu dan terdorong untuk terpengaruh dengan faktor-faktor kepuasan kerja. Dan yang ketiga, kepuasan kerja merupakan masalah yang kompleks kerana dipengaruhi oleh pelbagai aspek. Untuk objektif kajian, saya simpulkan di sini objektif utama kajian adalah untuk menilai tahap kepuasan kerja dan prestasi kerja di kalangan pensyarah di Kolej Komuniti Taiping secara khususnya. Terdapat 3 kepentingan kajian ini kepada kita. Yang pertama, boleh digunakan oleh pihak pengurusan bagi memantapkan lagi sistem pengurusan sedia ada. Yang kedua, sebagai panduan kepada pihak pengurusan bagi merangka strategi meningkatkan prestasi kerja pensyarah. Yang ketiga, membantu menentukan garis panduan untuk melatih kaki tangan di sesebuah institusi. Kita pergi pada topik yang kedua, iaitu metodologi kajian. Berikut merupakan kerangka konseptual kajian yang terdiri daripada aspek kepuasan kerja sebagai pemboleh ubah bebas, manakala prestasi kerja sebagai pemboleh ubah bersandar. Dalam kajian ini, 2 hipotesis telah dibina. Hipotesis yang pertama adalah wujudnya hubungan yang signifikan antara dimensi kepuasan kerja terhadap prestasi kerja di kalangan pensyarah. Hipotesis ini telah dipecahkan kepada 4, mewakili setiap dimensi kepuasan kerja. Hipotesis kedua adalah terdapat pengaruh bersama dimensi kepuasan kerja terhadap prestasi kerja di kalangan pensyarah. Seterusnya, rangka bentuk dan instrumen kajian. Borang soal sidik yang terdiri daripada 76 soalan, 64 soalan daripadanya merupakan skala Likert. Data-data ini akan dianalisa menggunakan perisian SPSS. Seterusnya, statistik referensi iaitu ujian kolerasi person dan regresi telah digunakan bagi mengetahui hubungan dan pengaruh antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas. Kekuatan hubungan akan ditentukan berdasarkan nilai kolerasi yang diperolehi. Model Kromback Alpha telah digunakan bagi menguji ketekalan dan kesahihan pengukuran instrumen kajian yang digunakan, iaitu borang soal selidik. Baik, seterusnya kita ke topik analisis dan perbincangan. Untuk ujian kebolehpercayaan, keputusan adalah sangat baik dan cermelang di mana kesemua pemboleh ubah bebas dan bersandar mencatatkan nilai Kromback Alpha melebihi 0.8. Pemboleh ubah bidang tugas mencatat nilai Kromback Alpha paling tinggi, iaitu 0.934. Ini menunjukkan tahap ketekalan adalah tinggi. Seterusnya, keputusan analisis min serta sisihan piawai bagi setiap dimensi kepuasan kerja. Berdasarkan purata min yang diperolehi, didapati keputusan kerja adalah tinggi di mana dimensi pengiktirafan memperolehi nilai purata yang paling tinggi, manakala dimensi penyelia memperolehi purata terendah. Bagi prestasi kerja pula,
tahap prestasi kerja memuaskan dan mencapai nilai purata 4 dan ke atas. Ini menunjukkan prestasi kerja berada pada tahap yang tinggi. Seterusnya, ujian kolerasi person bagi mengesahkan hipotesis yang telah dibina. Kita lihat pada hipotesis yang pertama, iaitu hipotesis 1A, iaitu antara bidang tugas dan prestasi kerja. Hasil dapatan mendapati bidang tugas mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi kerja. Maka hipotesis 1A diterima, dan berdasarkan ujian ini juga mendapati bidang tugas mempunyai kolerasi yang signifikan, kuat dan positif dengan prestasi kerja. Seterusnya, hipotesis 1B, iaitu dimensi penyelia terhadap prestasi kerja. Hasil kajian mendapati dimensi ini mempunyai kolerasi yang signifikan, kuat dan positif terhadap prestasi kerja. Maka hipotesis 1B diterima. Begitu juga dengan hipotesis 1C di antara dimensi pengiktirafan dengan prestasi kerja, yang mana dimensi ini mempunyai kolerasi yang signifikan, kuat dan positif dengan prestasi kerja. Akhir sekali, hipotesis 1D iaitu rakan sekerja dengan prestasi kerja juga diterima. Dimensi ini mempunyai kolerasi yang signifikan, kuat dan positif dengan prestasi kerja. Seterusnya, ujian regresi berganda bagi membuktikan hipotesis 2. Keputusan ujian mendapati sebanyak 45.1% perubahan dalam prestasi kerja disebabkan oleh perubahan yang disebabkan oleh dimensi-dimensi kepuasan kerja, manakala 54.9% adalah disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dikaji dalam kajian ini. Akhir sekali, ujian penentu ramalan prestasi kerja telah dilakukan bagi menentukan dimensi kepuasan kerja yang memberikan pengaruh besar kepada prestasi kerja, dan hasil daripada kajian tersebut mendapati bidang tugas memberikan pengaruh yang besar terhadap prestasi kerja seseorang individu. Dapatan kajian juga mendapati hanya 3 dimensi saja yang menyumbang kepada ramalan prestasi kerja, iaitu bidang tugas, pengiktirafan dan rakan sekerja. Baik, akhir sekali rumusan dan cadangan. Secara keseluruhannya, tahap kepuasan kerja dan prestasi kerja pensyarah di College Community Taiping adalah tinggi. Kajian ini juga membuktikan kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap prestasi kerja. Bagi cadangan di masa akan datang, pengkaji ingin mempelbagaikan lagi dimensi kepuasan kerja. Sekian, terima kasih daripada saya.